rezeki lah ni. Boleh tinggikan sikit tak? Oh, tak. Mana kedua? Asyik tinggi kan? Tak tahu apa ni. Apa? Okey. Memang Umi memang merasmikan dia masih nabal. Amin, amin. Rezeki. Rezeki semalam hampir tak rezeki. Alhamdulillah lah ya, kita tak payah dekat amalan, kita tunggu. Ini kita bagi ceramah. Silakan Min. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terang ke cerah kah? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceramah boleh buka ya? Allahu akbar. Setahun cuti weh. Ya, tahu je. Aduh, kalau online tu kita bebas lah sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat ilahi kerana kita masih memilih kita berada dalam ujiannya. Masih memilih kita untuk dapat ampunan, masih memilih kita dapat kesihatan dan akhirnya dipilih juga untuk masuk ke rumah Allah setelah setahun kita tak dapat untuk melakukannya. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan selain daripada nikmat makanan dan makan kelapangan dan sebagainya. Juga kita angkatkan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan kita tambah rindu kita setiap saat untuk kita layak melalui ujian ini atau bimbingan baginda dengan isi dan segala kalimat yang ditinggalkan, dan juga kita mengharapkan apa yang kita diujikan ini menjadi bertambah dekat kita dengan Allah dan dengan baginda insya-Allah. Kerana ujian yang paling besar pada yang berlaku adalah paling besarnya adalah kita kata kepada para nabi. Jadi kalau kita kata nabi sampai diuji untuk dibunuh, sampai pindah, sampai hijrah, dari tanah airnya, maka kita tidak sampai begitu. Maka ujian COVID merupakan satu daripada sentuhan Allah untuk kita menyemak balik ke dalam diri bahawa kita adalah hamba Allah yang sedang diperhatikan oleh Allah, yang sedang dibimbing oleh Allah, yang sedang diberikan keampunan oleh Allah, dan paling utama Allah ingin melihat sejauh mana kita merengek dengan Allah, sejauh mana kita menyerah dengan Allah, sejauh mana kita merasa bahawa Allah itu sangat dekat. Kerana selama hari kita tidak pernah diuji dengan benda-benda begini, dan baru kita kata sekali kena, kita merasa sudah terlalu berat. Betul? Namun begitu, sebagai seorang yang sudah mempunyai keyakinan tinggi kehadrat Allah, kita pasti bahawa Allah tidak pernah tinggal kita, tak pernah lupa kita, dan tak pernah tak angkat doa kita. Apa yang terjadi hanyalah mungkin doanya masih belum diangkat semuanya, ataupun kita kata dia angkat separuh-separuh mengikut taraf manusianya. Kerana kata Allah bukan terima semua doa, terutamanya mereka-mereka yang berdoanya dalam keadaan cuai, yang doanya masih bersalut dengan dosa-dosa. Sebab itu Umi hanya kongsikan sikit pengalaman sebagai kaunselor sebelum kita masuk tajuk. Minta maaf banyak. Walaupun COVID, tapi tetap berlaku juga berbagai-bagai maksiat. Yang datang kaunseling, yang bercerai, yang bergaduh, yang curang, yang bersekedudukan dan sebagainya tetap berlaku. Tetap ada krisis rumah tangga, tetap berjalan hampir setiap hari datang. Ataupun kita kata setiap minggu. Ada saja kes-kes yang melibatkan keyakinan bertuhan, melibatkan keyakinan tentang perkahwinan, keyakinan tentang kejujuran, macam-macam. Dan sebab itu kita kata mungkin itu sebahagian dari sebab mengapa doa-doa kita lambat untuk Allah angkat. Kerana masih lagi ramai di bumi Allah ini yang tempat kita berdoa untuk dapat benda-benda yang baik, untuk mendapat sentuhan santun dari Allah, tetapi masih tercemar juga dengan dosa-dosa. Masih tercemar juga terutamanya dosa-dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang yang besar.
Orang-orang besar maksud ni orang-orang yang berjawatan, orang yang tak ada masalah pasal makan masa Covid, orang yang tak ada masalah pasal anak sekolah ke apa semua. Orang yang memang jawatannya besar, gajinya besar dan kedudukannya besar, maka mereka tidak merasa sikit pun sakitnya melalui perintah PKP ini. Itu sebab kita kata kalau tak dapat sentuhan itu, dia merasa I am the king. Jadi syukurlah kita diletakkan Allah tidak terlalu mewah dan tidak terlalu susah. Maknanya kita masih merasa ada cubit-cubit susah dan ada cubit-cubit mewah. Tetapi kalau terus dia hujam di Allah dengan kemewahan, dengan jawatan besar, gaji besar, kemudahan besar, apa kita kata pergerakannya pun besar, sebab pada jawatan tertentu dia memang ada lesen terus boleh ronda ke mana pun. Okay, termasuk yang bekerja di hospital ke tak di hospital ke. Ini yang menyebabkan mereka bebas bergerak di mana-mana walaupun dalam badan PKP, maka mereka tidak ada kesulitan untuk melakukan benda-benda curang. Ini yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi kita kata kita masih bercampur gaul dengan suasana yang belum benar-benar tuntas, dekat dengan Allah, belum benar-benar mengharap sangat-sangat dengan Allah. Kerana ramai lagi yang masih sangat-sangat melawan Allah ataupun tak rasa. Sebab itu mana yang terlibat itu bila ditanya, awak rasa dekat ke jauh dengan Allah? Okay, walaupun umur dah 40-an tu, nak masuk 50 pun, tapi tetap dia kata saya rasa Tuhan jauh. Ini yang pakai otak jadi dia percaya ada Tuhan, tapi pakai perasaan, how do you feel? Macam apa perasaan anda? Okay, sampai boleh terjebak dalam kes-kes dalam keadaan kita dalam kita keperhatian Allah ini. Saya tak rasa Allah dekat, saya jauh dengan Allah, saya tak rasa Allah. Maknanya ini di antara cabaran-cabaran kita. Kita nak kita yang nak berdoa, nak kena berdoa banyak-banyak, okay, supaya kita menang daripada orang-orang ni. Ini satu daripada cabaran untuk kita, cabaran untuk anak-anak kita dan sebagainya. Okey. Hari ini tajuk kita bahagia, tua yang bahagia. Okey, kita orang tua ke muda? Siapa orang tua? Siapa orang muda angkat tangan? Okey, maka kalau mengikut ukuran yang dilakukan oleh, kalau dia angkat oleh para ulama, antara buku yang saya pakai ini adalah Abdullah Al-Qawri Haji Saleh, buku tentang bagaimana mengatasi kelemahan tua. Jadi di antara satu dorongannya adalah buku ni lah yang membawa tajuk ni. Sebab kita kata ramai orang berasa resah gelisah. Berapa orang muda sini angkat tangan? Ada orang muda? Okey, ukuran orang tua orang muda ialah ukurannya 40 ke atas. 40 ke atas kita sudah dianggap tua. Sebab ketika itu kita sudah ada uban. Ada uban itu satu daripada ukuran. Sebab itu kita kata ulama mengatakan tua itu kamu melihat dari segi umur, bukan tengok dari rupa dia. Kalau kata-kata 40 tu dia cergas lagi. Tapi sudah diberikan gambaran-gambaran tua. Gambaran dari segi kematangan, gambaran dari segi wajah, gambaran dari segi rambut. Ini kekuatan. Kemudian kita kata kalau dia kata tua je 40, 50 dan 60. Jadi 70 tu dah nyonyek-nyonyek lah kita kata. Okey, jadi maknanya kita dalam zon ini tetap tua. Kita harus bersedia, seronok ke tak seronok agaknya jadi orang tua. Okey. Seronok ke tak seronok? Okey, maka kita harus bersedia. Maknanya seronok dalam arti kata banyak sakit ke sikit sakit? Okey, banyak sakit. Maka banyak sakit itulah yang mencuri. Okey, banyak sakit itulah yang mencuri rasa bahagia, rasa senang, rasa lapang kita. Jadi kalau sebab itu kalau boleh kita kata jangan takut. Ramai orang takut sebab itu ada anti-aging. Apa kita kata? Makan pakai ini anti-aging punya krim. Ini makanan apa cakap Melayu anti-aging, Allah. Awet muda, ya Allah, ya Tuhan, ampun tuanku. Makan ini awet muda, makan ulam ini awet muda, makan jamu ini awet muda. Okey? Apa sebab datang perkataan awet muda? Sebab orang takut tua. Ini itu yang budayanya sekarang.
Okay, sebab itu kita kata kalau makanan-makanan sunnah untuk yang kata awet muda ni semua mahal-mahal. Sebab dia tahu orang tua dah banyak duit dah. Betul ke tak? Sebab itu bila orang Mekah penguasa Mekah kata umur 60 ke bawah saja boleh pergi, maka satu kerugian besarlah pada mereka kerana umur 60 ke atas tu duitnya dah tak ke mana. Okey, dah tak banyak lagi, hanya nak pergi Mekah aja. Maknanya dah kira tabungnya tu dah kemas gitu. Tapi bila dibuat peraturan begitu, Allah, macam mana ya, macam tu. Jadi ini satu cadangkan juga pada pengurus besar tabung haji, tolong bisikkan pada Pak Rab tu, okey, bahawa orang Malaysia ni kalau 60 ke atas tu tabungnya penuh. Bila tabungnya penuh, dia boleh pergi anytime. Dan dia dalam keadaan sangat bersedia. Ini satu yang kadang-kadang kita tak perasan. Jadi dia kata, kita cubalah kata bisikkan kok boleh diubah sampai 70 sebab orang Malaysia ni sihat. 70 masih okey lagi, contohnya. Dan ketika itu dia tak ada banyak cabang-cabang, mana lagi anak-anak cucu semua dah selesai. Betul? Jadi sekali lagi orang tua maknanya orang yang sudah dari umur 40 ke atas. Jadi bila kita sudah diingatkan 40 ke atas, sebab itu Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 walaupun dia dah baik daripada umur belas-belas lagi dah baiknya. Betul? Jadi bukan kerana baiknya, tetapi kerana baik dan matangnya. Okey, dinikahkan pula dengan wanita yang juga sangat matang. Apa sebab? Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat kerana tugas besar yang dipegang adalah yang orang boleh sangat yakin bila dipegang oleh orang berumur 40 ke atas. Artinya mereka sudah ada kematangan yang sangat tinggi dan juga kepercayaan yang boleh diyakini. Okey. Maka kalau kita kata pesan-pesan kali ini di antara yang mendapat pesanan-pesanan, jangan takut jangan takut dan gelisah dengan tua. Okay, kalau sakit jangan gelisah, jangan kelang kabut. Kerana tua itu satu kepastian. Artinya kita pasti dapat sakit yang namanya tua. Makanlah apa pun tak boleh ubat, tua tetap datang. Tapi kita nak dapat tua yang macam mana? Okey, ini kekuatan. Sebab itu kita katakan kekuatan, kalau yang dikatakan bahagia tu, tua yang bahagia tu tua yang macam mana? Kemudian kita kata jangan khawatir jadi tua, jangan bimbang jadi tua, kerana tua itu bukan apa? Bukan penderitaan. Tua itu bukan penderitaan pada kita, okey? Dan dia bukan hukuman. Allah, itulah kamu dah tua duduk rumah ajalah. Siapa suruh orang tuanya duduk rumah je? Mak tak payah jalan, dah tua, tak payah. Tak payah tengok tu, tengok ni. Salah, itu salah. Okey? Ketika ini kalau ada orang yang jaga mak dia, jaga orang tua, kita kena faham dulu, kita kena bahagia jaga orang tua. Kalau kita tak bahagia, orang tua tu tidak akan bahagia. Okey? Sebab itu kita kata kemarin mak saudara Mi yang terakhir ni, dia dapat operate mata. Dia kalau sakit, kalau boleh dia nak duduk dengan anak bongsunya. Walaupun anak-anak lainnya ada. Itu pilihan orang tua. Jadi kita kata dia akan rasa bahagia kalau orang yang jaganya itu bahagia. Satu daripada sebabnya apa, kenapa dia pilih, sebab anaknya ramai, cucunya ramai. Dan dia sangat rapat dengan cucu-cucunya. Jadi yang kata tak boleh duduk rumah dia, anaknya ramai, sibuk kelang kabut, macam mana? Saya tak ada anak ni, dia tak ada siapa-siapa. Orang tua tak anak, tak ada siapa-siapa. Itu tandanya sunyi, hilang rasa bahagianya. Jadi biar dia kecoh-kecoh tu, dia rasa dia terlupa yang dia tu tua, dah bercampur dengan cucu-cucu riuh rendah begitu. Tapi anak-anak kata, jangan riuh, jangan bising-bising, jangan kacau, jangan. Allahu Akbar. Ada cucu yang sampai tak sempat bersembang dengan neneknya kerana mak kata apa, jangan kacau, jangan, nanti opah nak itu, letih weh. Sedangkan akhirnya orang tua itu rasa sunyi. Apalagi ada iPod, anak-anak terus pergi jumpa iPod, tak jumpa neneknya, salam je, apa khabar opah, okey, selesai. Akhirnya tak boleh sembang sebab maknya dah kawal, jangan sembang, jangan kacau, jangan masuk bilik opah. Banyaknya jangan. Ini satu daripada dinding-dinding sunyi. Okey, sebab itu orang tua nak dilawat, nak dikawan, nak disembang, okey, nak dibawa. Okey, bahagialah kalau kita menjadi tua. Sebab apa? Tua itu adalah anugerah.
Jangan rasa tua itu bebanan. Tua itu adalah anugerah dari Allah. Apa untung jadi tua? Kerana kita dapat banyak amal, banyak pengalaman, banyak masa dengan anak dan cucu-cucu. Banyak dapat buat kesempatan memberi khidmat kepada anak-anak dan cucu-cucu. Dapat menikmati banyak benda. Kalau dia boleh berjalan, dia dapat melawat banyak tempat. Dibandingkan dengan yang mati muda. Contohnya, contohnya kakak Umi meninggal umur 47. Memang tak sempat jalan mana pun. Sebab umur 40, 35, 40 tengah anak kayak kiuk lagi. Yang sekolah menengah, yang sekolah rendah, yang gitu, yang gini, tang tadika. Jadi kita tak banyak masa untuk melayan diri kita. Okay? Jadi sebab itu beruntung jadi dapat masa untuk jadi tua. Kerana kita dapat kesempatan itu. Kemudian kita kata merasa dapat sampai hari tua. Siapa yang tak sempat tua di Malaysia kemarin? Yang di Sudirman, kan? Dia tak dapat tua, tapi dia pergi jumpa artis, tolong lukis gambar saya, bayangkan saya tua. Dia nak tengok sangat macam mana wajah dia masa tua. Jadi kalau kita dapat tengok gambar, pengalaman Umi buat ceramah di Pejabat Pendaftaran Negara, okay. Satu daripada cendera hatinya apa? Gambar IC umur 12, gambar IC umur 16 ke 18. Okey, tu nombor IC, gambar IC sekarang. Oi, saya kata mana dapat? Kami kan pejabat pendaftaran. Maknanya pasport kita, IC kita umur 12 tu ada lagi kat depa. Itu contoh. Maknanya kita kata kita dapat melihat perkembangan-perkembangan itu. Muda mari begini, tuanya begini, akhirnya begini dan sebagainya. Okey. Ketiga kita kata kita harus merasa bersyukur kerana apa? Kita dapat kesempatan paling banyak bertaubat. Beramal satu hal, bertaubat satu hal. Berapa banyak kita buat bertaubat? Mana lebih banyak? Bertaubat ke beramal? Dari hari ini sampai ke umur tua ini, beramal dan bertaubat tu harus sama banyak. Jadi jangan tunggu qiyam mulai baru nak taubat dak. Kalau boleh setiap hari, setiap masa. Kerana apa kita kata kita dalam proses kita beramal, pertama kita nak tahu amal kita diterima Allah ke tidak. Kedua kita ikhlas ke tidak. Ketiga kita rasa bangga riak ujub ke tak. Agaknya yang datang masjid ni jangan main-main ni. Ya, kita orang dah buka masjid, jangan tahu dah kita dah pergi masjid dah. Dah kuliah dah. Kita dah jemulan online, jangan sombong. Esok dibagi Allah balik, kurung balik dah balik contoh. Ini pun sebab dia bila ada perkataan yang tak cantik tu dia jadi yang berkah tu jadi tak berkah. Yang jadi yang patutnya apa kita kata kita dapat tu jujur dan ikhlas, jadi tak nak lagi online. Jangan. Kita tak ada pilihan lain. Contohnya kan, boleh ada, boleh tak ada. Boleh tak, kalau tak boleh buat, kita buat online. Kalau tak tidak, kita buat semua. Okey, itu di antara yang kita kata pengenalan tentang kita kata apa itu tua. Okey. Jadi sekali lagi menjadi tua itu satu kepastian. Jadi rambut berubah tak payah warna-warni lah. Biar ikut perubahan, okey. Dan maka nasihat paling besar peringkat awal ialah lalulah umur tua kita dengan penuh rasa ikhlas. Kalau orang kata ya Allah orang tua ni memang memang dah tua macam mana. Kalau terlupa apa-apa, tak ingat apa-apa, dah tua macam mana. Artinya kita tidak boleh lagi membangkang. Ya Allah, kan tadi dah cakap dah. Kita nak orang tua kan cepat lupa. Betul ke orang tua lupa? Orang muda pun lupa, betul. Jadi lupa itu hadiah dari Allah. Jadi jangan kata lupa itu salah. Lupa itu hadiah. Kalau tidak otak kita ni pecah. Apa sebab pecah? Semua kisah dari umur 1 tahun sampai sekarang ingat dalam kepala. Tapi wanita kebanyakan dia susah hati sebab apa? Suka simpan cerita lama. Otak peti apa kita kata peti ingatan orang perempuan suka simpan yang lama, tak nak delete. Okey, apa sebab tak nak delete? Sebab susah memaafkan. Bila susah memaafkan, maka susahlah melupakan. Dia datang balik, dah lupa dah maaf dah, tapi datang balik, tengok muka dia teringat balik, tengok anaknya teringat balik, teringat saja. Ini menyebabkan kita jauh lagi cepat tua daripada orang lelaki.
Okey, sebab itu orang lelaki yang seumur dengan kita biasanya dia nampak lebih muda daripada orang perempuan. Sebab orang lelaki dia forget and forgive. Dia tak nak ingat benda. Okey, kita kalau jumpa ex boyfriend pun teringat balik, saya banyak hantunya kan. Okey. Jadi kita katakan kat kalau kita ambil surah Yasin ayat 68, okey. Dan sesiapa yang kami panjangkan usianya dan saya kami kembalikan dia kepada kejadian menjadi apa kita kata tubuh dan akal mereka berubah. Maknanya kita kata maka adakah mereka tidak memikirkan bila perubahan-perubahan yang berlaku. Allah dah kata kamu ni panjangkan berapa panjang, kita tak berapa lama agak. Ada mereka yang kami panjangkan umurnya. Jadi macam mana nak panjang umur? Boleh panjang ke tak boleh? Kamu tidak boleh memanjang, tidak boleh apa? Ajal itu tidak dapat ditarik walaupun seminit, tak dapat ditolak walaupun seminit. Itu tandanya apa? Tak boleh ubah, betul? Tetapi itu sebelum ajalnya sampai. Kalau dah sampai ajal memang tak boleh ubahlah. Tetapi kalau sebelum sampai kita terus minta dengan Allah berkati umur, panjangkan umur dalam ibadah, dalam keadaan sihat, maka itu satu daripada nikmat. Jadi jangan kata tak boleh, nak pindah-pindah, nak panjang-panjang, tak boleh. Jadi sama juga tak boleh minta mati. Sebab itu kalau orang tua yang bukan Islam, kalau mereka dalam keadaan yang sangat krisis melalui hari tua, mereka sanggup bunuh diri, okey, ataupun duduklah di gunung-gunung, duduklah tempat asing-asing dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak begitu, okey. Sebab itu kita katakan terima seperingkat tua yang kita ada, kemudian kita dan kemudian kita katakan kita tidak akan dapat muda balik. Andai katalah boleh diputar umur ni, agak-agak boleh ke tak? Saya nak jadi mak yang baik, nak jadi anak yang baik, nak jadi macam-macam yang baik, betul? Jadi itu hanyalah angan-angan, kata Allah. Kemudian kita kata sebab itu Nabi berdoa kata apa? Minta maaf banyaklah kalau dengar bunyi hom-ham tu, kerana adalah sikit masalah, okey. Apa di antara doa Nabi? Dia kata, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan dari engkau dari hati yang tidak takut kepada engkau. Itu satu. Kalau makin tua patutnya makin takut ke makin berani? Makin takut. Sebab itu kita umurnya sudah semakin pendek. Dan daripada keinginan yang tidak merasa puas. Okey, keinginan yang tidak merasa puas. Okey, Umi ada selalu pergi ke satu kedai di tempat Umi tu, ada kedai mah. Okey, orang punya berderik panjang-panjang. Contoh tak tahulah beli mah ke jual mah contohnya. Jadi anak kata ada yang beli, ada yang jual. Jadi ramai jugalah yang tua-tua ni. Kata masih banyak lagi berkeinginan. Tapi kalau kita nak jadi bahagia, kita ingat juga jangan sampai tak payahlah beria-ria, tak payahlah begitu, tak payahlah pakai cantik, tak payahlah kemas, tak payah. Itu salah juga. Okey, tanda dia bahagia ketika dia tua, dia ambil kira faktor kesihatan, dia ambil kira faktor penampilan. Okey, tak ada nak pakai baju kelabu je ataupun kita kata nak apa kita kata nak mengasingkan sangat daripada dunia-dunia yang biasa. Okey, tak boleh. Jadi kata maknanya kita kata kita lalu saja, terima saja. Terima saja apa yang Allah bagi. Sebab itu kita kata orang yang bahagia tu, okey. Orang yang bahagia apabila dia merasa bahawa setiap kehidupan ini adalah nikmat. Setiap kehidupan ini adalah nikmat. Sebab itu pertama nikmat kesihatan. Kita tua sebab pertama kesihatan badan, kedua otak, ketiga emosi, keempat pergerakan ataupun kita katakan kerjaya. Ada lagi yang berkerjaya umur 70?
Umur 60. Okey. Jadi maknanya kalau di Jepun 60 tu muda sangat lagi, 70 tu muda lagi, 90 baru dia kata tua. Itu sebab pada orang Jepun lagi tua, lagi matang, lagi bagus. Sebab itu chairman syarikat mereka tak ada yang umur 70-nya. Mostly 80 something. 80 lebih lah. Sebab itu mereka nampak macam kuat, sangat aktif. Okey, itu sebab kita kata pandang ke timur, jadi Tok Mahathir pun dapat 90 lebih. Okey, umurnya. Kemudian apa perubahan besar yang kita nak kena sedia? Okey. Pertama kita kata kita bersedia untuk jadi tua. Bersedia untuk jadi tua maksudnya apa? Kalau rasa lemah sikit, kalau rasa selera kurang sikit, kalau rasa nak berkawan dah tak banyak lagi nak gelak-gelak. Engkau ni tak gelak-gelak dah bahai. Nampak tak? Kurang sikit lah. Maknanya itu perubahan. Aku tak adalah banyak dulu. Kalau dulu makan ABC semangkuk habis orang wah contoh kan. Tapi lah ni okey kita kongsi okey tak? Kita kongsi je. Kalau beli kuih sekeping kita kongsi 2 orang. Itu bukan salah. Alah kau ni kedekut benar. Awak apa nak simpan duit nak buat mati apa? Bukan sebab kedekut, tapi kita bersedia dengan perubahan. Okey, kalau ada masanya makanan yang kita suka tu dah tak nak dah. Allah dah tarik rezeki tu. Nikmat suka makan burger, suka makan macam-macam lah. Rojak ke pecal kan kita kata. Sejak sakit perut ke hospital tu dah tak tengok lah benda tu, walaupun benda tu kegemaran. Ini Allah dah warning dah, tak boleh lagi nak makan pecal-pecal, tak boleh lagi nak makan gaduh-gaduh sembarangan. Tapi tak ada tak boleh. Tak boleh gitu pula kan. Kalau boleh rasa sikit cupit. Contoh supaya tidak menyebabkan kita nyakit hati orang lain, betul? Maka kita katakan kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat ataupun apa yang kita nak fikirkan sangat-sangat yang dikatakan bahagia tu apa, okey? Iaitu bergantung balik kepada apa kita buat, okey? Apa yang paling banyak kita fikir masa kita tua? Puan tengah banyak fikir apa puan? Macam mana? Dengan Quran lebih rapat lagi, solatnya lebih khusyuk lagi. Itu dari segi ibadahnya. Jadi ibadahnya itu jangan sampai kita kata macam mana nak kata? Ibadah kita dengan kehidupan kita seimbang. Jangan sampai solat sampai tak makan. Jangan sampai puasa habis semua Syakban. Okey, itu tak kena lah gayanya. Boleh puasa. Nabi banyak puasa bulan Syakban sebab apa? Okey, pertama Nabi qada balik semua puasa sunat yang Nabi dah tinggalkan masa perang, masa mesyuarat, masa apa benda-benda. Jadi sebenarnya bulan Syakban Nabi lebih banyak berpuasa, bukan sepanjang bulan Syakban, tapi bulan Syakban untuk Nabi qada balik. Katalah kalau Isnin Khamis, mana Isnin Khamis yang Nabi tertinggal? Kita ni yang tinggal banyak nak qada juga letih, betul? Maka kalau dah tua kita balik tengok apa yang boleh kita qada. Apa gantian-gantian. Okey, ada satu WhatsApp ni jumpa, betul, ada ustaz tu kata tak perlu semua solat sunat ini kalau belum qada solat fardu. Masya-Allah. Janganlah sampai gitu. Sebab itu kita kata kalau di umur tua ni jangan dengar banyak sangat lagi benda. Dengarlah yang biasa yang kita dah pakai, yang dah jadi kebiasaan. Saya jadi sedih sampai saya nangis. Loh. Sebab tak guna semua solat sunat ni. Dia nak bagi kat Umi lah YouTube. Umi kata tak payah dulu kan kita tercemar pula dalam kepala. Artinya dengar apa yang kita dah ada ni. Jangan jumpa benda baru je terus. Sebab umur kita dah makin sikit. Nak tukar-tukar baju, nak tukar-tukar ke pakai yakin dan takut tak tahu hujungnya ke mana. Jadi dia kata apa? Maknanya saya mikir penatnya saya buat tahajud, penatnya saya bangun malam, penatnya saya ba'diyah. Hanya disebabkan tak buat qada solat fardu. Kita ada cara nak qadanya, tak adalah sampai habis-habis. Kalau 2 tahun nak 2 tahun sampai tak cukup nafas. Solat fardu kemudian qada, solat fardu, udah.
Selagi tak habis, mana kita nak bilangnya? Kita pula dulu cang. Ada 4 lori ada. Kalau fikir, betul tak? Kalau fikir banyak mana tertinggal, Masya Allah. Sebab itu ambil kesempatan kalau pergi umrah, pergi Mekah, bergandanya 100,000 kali ganda. Solat je lah, dah deng. Oh, 100,000. Artinya dapat topak lah kita kata kan. Maknanya tak ada masalah nak cari itu, cari ini, nak tawaf sa'i di Mekah, di Madinah. Banyak Amin ni kata kita kalau boleh tak nak buang masa. Kalau di masjid terus je lah buat solat-solat qada. Jadi jangan dengar benda yang ganjil-ganjil terus takut. Jangan. Sebab itu rujuk balik betul tuan guru kita. Dia kata, saya dah nangis dah doktor. Kenapa tak tanya siapa-siapa dulu? Jadi ini pun satu kerugian juga nanti. Okey? Maka kita kata apa yang berlaku pada kita, sama ada apa yang sedang kita hadapi ataupun yang akan kita hadapi adalah bergantung pada qada dan qadar Allah. Maka bila kita kata mati itu pasti, mati itu hadiah, mati itu nikmat, mati itu memang satu fitrahnya, maka tak payah fikir banyak-banyak dalam keadaan susah. Dan tak payah tunggu. Tapi setiap kali sakit kepala ke, sakit gigi, sakit apa, ya Allah Tuhanku, jangan sakit ini buat aku habis. Okey, Nabi demam sakit kepala, demam panas sakit kepala. Ini 2 sakit besar yang semua Nabi lalu. Demam sakit kepala. Jadi kalau dengar migrain tu, cepat-cepat makan ubat. Ya Allah Tuhanku, jangan ini jadi penyebab untuk mati ke, ataupun terpulanglah macam mana doanya. Artinya kata-kata sakit, setiap sakit, kalau orang tua rasa rela lah setiap kali dia sakit, tolong ingat, adakah ini sakit untuk Allah jemput dia, ataupun sakit untuk Allah dapat bagi ampunan. Okey, ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka apa yang paling besar berbezanya kalau kita kata antara muda dengan tua, ataupun sebelum tua dan dah tua? Bila tua kita kata tenaganya kurang. Apa sebab tenaganya kurang? Apalagi kalau itu dah memang fitrah. Kalau boleh jalan, tapi kalau kita tengok tanda-tanda orang sehat, tanda orang tua sehat, pertama apa? Dia boleh berdiri. Boleh berdiri tak dalam 15 minit? 20 minit. Kalau masih boleh berdiri itu maknanya masih kuat, masih sehat. Kedua, dia boleh berjalan tempat panas sikit. Tak adalah panas bening-bening tu. Okey. Masih boleh berjalan kalau dah setakat nak pergi gerai, nak pergi mana, nak pergi pasar ke apa, masih boleh berjalan. Berjalan dalam dia kena panas sikit. Sebab nak sihat 3 benda yang kena ada. Setiap orang tua ke orang muda kan, satu dia kena ada matahari. Kedua, dia mesti ada exercise. Ketiga, dia mesti ada cukup rehat. Orang tua nak tidur senang ke tidur susah? Susah tidur. Susah nak tidur ke susah nak bangun? Yang mana lebih susah? Jadi kalau orang tua yang sehat, dia boleh tidur, dia boleh berjalan. Tadi dia boleh berdiri, dia boleh berjalan, dia boleh kena panas. Okay. Tapi taklah sampai sejam. Sebab kita orang tua ni kalau boleh dapat 15 minit kena matahari tu pun dah cukup cantik dah. 15 minit jalan dalam 2000 langkah. Banyak tak 2000? Oh, letih weh. Okey, tak apa, jalan je berapa pun. Sekarang ni dah Umi pergi rumah teh dan nampak bersikal dah. Oh, kau buat exercise dengan bersikal. Okey. Berapa orang ada bersikal kat tangan? Okey. Jadi itu salah satu daripada exercise. Tapi jangan overdo, jangan terlebih. Kau terlebih lembik tak kau macam tu. Sebab orang tua kalau dia dah letih, dia letihnya piak macam tu. Okey, orang muda dia sekejapnya dia dapat air jadi hidup balik. Kita tak. We need more rest. Kita perlu banyak rehat lagi. Jadi 3 benda yang paling mahal sekali. Pertama, cahaya matahari. Jangan sampai tak keluar rumah. Walau COVID tak COVID, badan kita kena ada matahari. Kedua, kita kata ada exercise. Pilihlah apa exercise ni pun. Paling murah jalan kaki. Pusing lin dapur depan dapur, dapur depan dapur. Apa kenapa pusing-pusing apa? Saja exercise. Okey. Ini kekuatan yang kita nak bangun. Ketiga, kita kata mesti cukup rehat. Rehat pertama apa? Tidur. Tu rehat pertama. Kami nak kena bagi tahu pada diri kita, tidurnya berapa lama? Orang mukmin, orang kita, orang yang kita kata beriman 4 jam cukup. Okey, nak tidur pukul 4. Tapi jangan tidur lebih daripada pukul 11.
Pukul 9, pukul 10, pukul 11 dah tidur dah. Tak boleh lintas sampai 11 sampai pukul 12. Itu nanti tak cukup tidurnya. Tidur kita yang paling nyenyak 9, 10, 11. Lepas Isya tidur. Ya, lepas Isya tidur, tak payah ngongeng-ngongeng banyak. Makan sebelum maghrib. Siapa makan selepas Isya, nak tidurnya susah. Jadi orang tua kalau boleh kita tak makan sebelum maghrib. Makan petang. Macam orang Cina. Okay, makan petang dan tidurnya cepat. Tidur cepat maknanya ini kita nak bangun sebab syarat nak bagi sihat tadi. Boleh berjalan, boleh berdiri, boleh naik tangga. Rumah 2 tingkat, siapa tak boleh naik tangga dah kat tangan? Boleh lagi. Okey, kalau masih boleh praktis. Jangan terus rasa macam tak berapa nak lalu pula dia. Okey, dan petua naik tangga jangan tengok tangganya. Tengok kaki. Faham petua naik tangga? Kau nak pergi pejabat ke, nak pergi mana ke, kau nak pergi klinik kalau tingkat 1, nak naik tangga petua jangan ya Allah tingginya. Okey? Untuk kita lah. Jadi tolong tengok stepnya. Tengok yang kita pijak tu. Pertama kita selamat, tak kita gelecek, tak terpijak apa-apa yang tak cantik dan kita terlupa dah habis dah. Dah sampai dah. Itu contoh. Kalau kita tengok tinggi macam tu, tiba-tiba je datang moodnya penat. Okey. Keempat kita kata dia boleh tidur. Tidur maknanya apa? Tidurnya kita kata tidur tak ada mimpi. Tahu tak tidur tak ada mimpi? Siapa tidur lepas subuh mimpi 4 lori. Siapa tidur lepas asar pun tidur mesti jumpa mimpi. Tanda tidur nyenyak. Bukan berapa jam dia tidur, tapi tidurnya nyenyak. Sebab itu kena tidur dalam gelap. Tak ada apa-apa cahaya. Supaya badan kita sihat. Sebab dalam badan kita ada enzim. Bila kita tidur dalam gelap, dia bantu kita jadi sihat. Jadi 4 jam dalam gelap tak mimpi. Boleh pastikan. Kalau mimpi bermakna tidurnya tak nyenyak. Masa itu tidurnya kepalanya ada macam-macam, ingat macam-macam. Okey. Tapi kalau kita minta dengan Allah, ya Allah itu aku nak tidur. Sebab itu mula dengan surah. Nak tidur surah apa? Surah Al-Mulk. Tak kira lah berapa ayat yang sempat ngantuk sangat ni. Paling koman kata orang kampung, orang Perak, maknanya 10 ayat paling sikit. Artinya Al-Mulk tu dah ada 30 kan. Maknanya kekuatan yang nak dibangun minta dengan Allah. Minta dengan Allah nak tidur nyenyak. Sebab syaratnya apa tadi? Surah Al-Mulknya, selawatnya, ayat kursi, apa lagi? 3 kul. Selesai. Terus minta ya Allah Tuhanku, aku nak tidur, nak bangun pukul berapa? Okay, minta terus dengan Allah. Allah yang kejut, tak payah pakai penggera-penggera ni. Okay, Allah punya penggera lagi hebat. Kalau kita minta dengan ikhlas, kita dapat tidur yang tak ada mimpi. Bila tidur tak ada mimpi, kita bangunnya tak ngeliat. Aduh, ya Allah. Itu tidur tak cukup lah tu. Walaupun tidurnya panjang, tapi tak cukup. Jadi badan bagi tahu, aduh. Okey, badan bagi tahu kita, you are not healthy, tak cukup sehat. Maka kalau boleh bila kita tidur, kita terus boleh bangun, boleh duduk terus. Okey, nak duduk minum air dulu 1 gelas, betul? Kalau ada garam, cubit garam sikit masuk dalam mulut untuk gerakkan jantung contohnya. Kemudian exercise lah sikit, tepuk-tepuk. Itu physically-nya, jangan terus itu yang jatuh bilik air. Ya, orang tua yang bahagia, dia bahagia merawat dirinya. Dia bahagia merawat perasaannya. Orang tua yang bahagia, dia berbahagia merawat amalannya. Okay, apa beza merawat amalannya? Dia nak buat, kalau boleh nak buat baik, tak banyak pun tak apa. Tapi buat istiqamah. Contoh kekuatan. Jadi kita kata jaga perasaannya. Jangan suruh orang lain jaga. Pun dia tak fikir kita. Cakap suka-suka je lah. Kita boleh jatuh sedih, jangan tenggelam dalam sedih. Boleh? Jangan tenggelam dalam sedih. Bila tenggelam dalam sedih, maknanya sedihnya lah lama. Dia ambil kita punya kecerdasan. Kita cergas ni hilang. Muka orang sedih je nak. Okay? Sebab itu kita kata kekuatan yang nak dibangun, bolehlah sedih. Orang yalah, kita tak boleh nak lari terus. Jadi sedih jangan lama sangat, marah jangan lama sangat. Okey? Benci jangan banyak sangat.
Sebab itu kita kata orang yang lambat marah dan cepat memaafkan, itu calon syurga. Orang yang cepat melupakan kesalahan orang dan cepat memaafkan, calon syurga. Tapi kita orang tua ni, ya Allah, orang tua buat macam tu. Kita simpan masuk dalam perut sampai bila-bila. Itu yang menyebabkan sakitnya bila datang susah nak bangun. Susah nak keluar sakit tu daripada badan kita. Sebab itu kita kata apa pun ubat yang dimakan. Ketika sakit, apa pun ubat yang dimakan, psikologi kata apa? Ubat paling mahal bagi orang tua ialah kegembiraan. Ubat paling keadaan ceria, keadaan yang tenang, keadaan yang lapang, itu ubat paling hebat pada semua penyakit. Okey, sebab itu kita kena bangun balik kekuatan, tolong jaga supaya kita tak lama sangat tak gelak. Sebab itu jaga kawan jumpa. Katakanlah kalau ada cucu, gelaklah dengan cucu, tak ada masalah. Betul tak? Tapi dengan kawan, artinya kita masih lagi menjaga hubungan-hubungan ni. Ada banyak YouTube cerita orang tu, Umi tak nak ambil semua yang tu. Maknanya kita kata kita ada orang nak bercakap, ada orang nak gelak, ada orang boleh bersembang sikit misalnya dan sebagainya. Jadi kekuatan kalau tenggelam dalam keadaan sedih, keadaan merajuk. Sedih satu hal, merajuk satu hal. Renyuk terus. Biar jangan sampai 4, 5, 6 hari. Buyah sehari, 2 hari. Contoh. Itu pun lama benar tu. Okey. Kerana dia akan menarik semua kesihatan yang kita ada. Okey. Sebab itu kita katakan kegembiraan ini modal paling mahal untuk orang tua. Sebab itu kalau kita jumpa orang tua yang ceria, kita rasa apa? Kongsi bahagia dia. Kalau boleh orang tua nak tengok muka kita pun macam tu juga. Sebab itu kalau boleh, kita orang tua ni yang muka susah nak gelak ni, payah sangat. Okey, payah sangat. Jadi kalau boleh tolong sayang diri kita untuk boleh mudah ketawa. Mudah gembira lah, mudah gembira. Kalau orang bagi, Allah, ini air untuk puan. Oh, terima kasih banyak. Contoh. Terima kasih, letak situ. Itu maknanya apa? Mak ni kuih beli pasal malam tadi. Tak apa, letak situ. Itu tandanya apa? Tak gembira. Okay, kalau makan tu apa tadi kita dah masak ni. Bila iaitu letih lah. Jadi bila kita kata itu tanda, itu emosi-emosi yang tidak gembira. Okey. Tapi kalau boleh kita nak ambil apa modal motivasi paling besar. Modal motivasi paling besar ialah Nabi Zakaria. Okey. Nabi Zakaria, Allah kata aku nak bagi kamu anak, betul? Tapi Nabi Zakaria kata, macam mana aku nak dapat anak? Aku dah tua, suami isteri aku mandul. Maka Allah kata, aku yang nak bagi, aku yang punya kuasa. Maka itu satu daripada bentuk motivasi. Berapa pun umur kita, tapi kalau Allah nak bagi sihat, Allah nak bagi apa yang dia nak bagi, dapat ke tak dapat? Dapat. Sebab itu yang kata yang belum buat umrah ke apa, dah tua, saya dah sakit kaki, dah sakit lutut, dah sakit itu, sakit ini. Tapi kalau Allah kata kamu ada rezeki untuk pergi, memang dapat. Tapi kalau kita menyerah terus, tak payahlah, mak payah kan nak pakai wheelchair pula, nak kayak berjalan macam tu, tak boleh. Jangan ramal yang tak cantik. Ingat ambil surah Nabi, apa kita kata motivasinya daripada kisah Nabi Zakaria. Maknanya Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Sebab dia memang nak anak. Tapi walaupun umur sampai umur tua, sebab itu bila Allah kata kamu akan dapat anak, nampak tak? Itu contoh kita tetap ada harapan dengan nak buat apa pun. Kita tetap ada kesempatan untuk mencapai apa pun impian kita. Sebab itu ceritalah kat anak, cerita kat kawan, cerita kat siapa-siapa. Saya kalau boleh bercadang nak pergi lawak masjid apa? 1000 surat, 1000 apa? 1000 zikir. Contoh. Artinya kita cerita dengan siapa-siapa pun. Kalau ada anak-anak lah, kalau ada cucu-cucu lah, kalau ada sahabat-sahabat lah. Aku teringin benar nak pergi. Aku rasa kalau boleh lah aku nak pergi. Macam tu. Artinya kita ceritakan apa hasrat kita supaya anak-anak tahu. Okay? Ataupun kita kata orang tua ni mulutnya kata, orang dulu kata masing kan. Kalau kita mengimpikan sesuatu, ini yang Umi bukanlah kata baik benar dok juga. Terbayang satu benda, tiba-tiba esok ke lusa datang. Itu satu lagi
insting yang Allah bagilah. Okay, kadang-kadang kita baru teringat je. Okay, teringat tiba-tiba, oh ya Rabbi, macam tu. Itu sebab sebab itu kalau boleh yang teringat tu cerita. Supaya kalau ada anak usahakan, kalau tidak kita bawa lah kita, kalau tidak macam tu. Artinya kita kata sebab orang tua ini Allah bagi, macam nak kata, pertolongan Allah lebih dekat lah kita kata. Sebab itu kita kena makin tua makin dekat dengan Allah. Okey. So, kalau kita kata Nabi Zakaria surah Al-Imran ayat 40, itu dikatakan harus jadi motivasi terbesar untuk kita merasa bahawa harapan untuk hidup itu besar. Harapan untuk mati itu besar ke kecil? Besar. Hidup pun besar, mati pun besar. Maknanya kita ada kekuatan. Okay, kata-katalah kalau aku dah tua, tak payahlah buat apa-apa, tak payahlah pergi mana-mana, tak payahlah pakai cantik. Jangan. Artinya kita harus ada harapan. Aku kalau boleh nak mati sihat, kalau boleh nak mati di Mekah, kalau boleh nak mati di Aberdeen, tak kira lah impian apa ke pun. Betul? Sebab kita mati di mana, jenazah kita ditanam di mana tanah yang dicampur oleh malaikat dalam air mani kita dulu. Air mani yang jatuh ataupun nutfah yang masuk ke rahim mak kita. Malaikat nanti ambil letak kat tangan, campur dengan tanah di mana tanah itu diambil. Jadi jenazah kita akan ditanam atau dikebumikan di tanah yang malaikat ambil tu. Okay, tapi jangan hairan kalau Datuk Arundin di Perancis. Perancis? US. Okey. Maknanya di US, maknanya tanah semasa dicampurnya nutfah nak jadi Harundin itu dicampur daripada tanah itu. Jadi macam orang yang mati di Mekah dan Madinah, memang tanah itu yang malaikat ambil campurkan dalam air mani dia. Okey, kita tak tahu di mana. Sebab kita tak tahu tanah mana yang malaikat ambil. Itu sebab bila kita kata ada hadis yang katakan ini Ibnu Katsir punya terjemahan ataupun tafsiran, dia kata apa? Kamu dijadikan dari tanah. Memang dari tanah. Andainya malaikat ambil tanah, ambil air mani, campurkan, baru dia masuk balik dalam rahim mak kita. Okay, sebab itu kita memang dari tanah. Sebab itu badan kita bau tanah. Sebab itu kalau sakit kulit ni, okay, setengah ulama kata apa, ludah, cari tanah, colik tanah tu sikit, gaulkan dengan air ludah, letak kat mana sakit. Ni badan kita ni, kulit luar ni. Itu sebahagian daripada macam dulu mak ajar bila bangun tidur, air, ambil ibu jari letak kat langit-langit, kenakan air ludah, kerana sapulah kat mana yang nak sapu. Itu order dulu lah, mana ada klinik kan, orang miskin. Maka itu sebahagian. Campur tanahnya, tanah angkut-angkut. Kalau bengkak, kan ada sarang, tak kenal kita dia angkut-angkut demo je. Oh kenal. Okay. Mak nanti akan cari dekat gelegor-gelegor tu, tanah-tanah tu. Nanti dia ludah ya. Ya Allah, air ludah aja mak. Mujarab ni. Okay, contoh. Maknanya kita kata kekuatan-kekuatan itu, maknanya kita dengan tanah ni sangat akrab. Okay. Kita dengan, oh alah, pelawat dia weh. Okey. Satu lagi kita katakan orang tua yang bahagia ialah orang tua yang mampu menjaga otaknya. Menjaga apa kita kata? Menjaga kekuatan IQ, kekuatan mindanya. Okey, kalau kita jadi lemah sebab neuron dalam otak kita ni gugur mengikut gugurnya tingginya umur. Kita macam mana nak tahan dia daripada gugur? Dengan cara tambah apa yang patut dalam otak kita. Ya kan? Sebab otak kita makin kecil. Otak orang perempuan lagi kecil daripada otak orang lelaki. Tetapi otak kita kalau tidak membaca, tak ada aktiviti yang difikirkan, tak ada benda nak buat, bermakna dia makin kecil, akhirnya dia makin lemah. Itu kita tak nak kalau lebih jumpa nyanyuk. Kita tak nak jumpa terlupa. Ataupun kita kata apa nama? Mentia. Ada sakit. Maknanya sakit, lupa semua. Umi bila tengok kawan Umi lupa semua. Lupa kawan semua, lupa benda semua.
Sampai jumpa orang semua tak kenal. Sebab itu maknanya kita kekuatan otak kita ni nak kena jaga. Pertama, dia perlu makan. Maknanya makanan kita dia mesti ada makanan yang boleh bantu otak. Okey, makanan yang apa yang kita kata yang namanya ada susu, namanya ada kalsium, namanya ada apa lagi banyak-banyak. Artinya kita kata kekuatan yang nak dibangun ialah menjaga otak supaya sentiasa aktif. Aktif maknanya zikir tu pakai otak tak? Pakai. Sebab itu kita kena ingat aku tengah berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, maknanya kita nak aktifkan. Baca Quran, baca buku paling sikit 1 jam. Mesti ada ilmu masuk supaya kita punya neuron tu tak gugur. Kalau tak pakai, dia jatuh. Dia hilang, dia kecil. Sebab itu orang tua-tua yang tak bercakap, dia cepat nyanyuk. Tak bercakap, tak bersembang, tak gelak, tak campur orang, okey, tak nak jumpa orang. Itu cuma tanda-tanda murung. Itu kalau kita itu dah sampai ke peringkat murung, ni orang muda pada, okey. Minggu sudah ada baru umur 28 tahun tapi dah jumpa murung yang sangat serius. Sampai dah kata tolonglah pergi ke hospital dapatkan rawatan ubat anti stres sebab dia tak boleh tidur. Malamnya nangis. Teringat nanti kalau dia mati macam mana, kalau suami tinggal dia macam mana, kalau ada 4 lori kalaunya. Okey, sebab itu kalau ada anak kita kalau mak mati macam mana, matilah. Okay. Kalau nanti saya jadi begini. Kenapa meramal? Meramai terlalu jauh. Jadi bila meramal terlalu jauh, lekang hubungan dengan Allah. Okay, jangan merancang terlalu jauh. Okay, katalah maknanya kalau aku mati, kalau mak mati, besok ayah mesti kahwin lagi kan. Kahwin lagi mesti ada itu, mesti ini, mesti dah. Oh, panjangnya. Okey, artinya ataupun anak kita, kalau kamu dapat orang isteri kamu seorang jauh, mesti kamu tinggal mak dah macam mana ya? Mak tak tengok kamu tak tengok mak, macam mana gaya? Artinya jangan meramal beyond yang apa yang Allah pastikan. Apa yang Allah, itu kerja Allah sebenarnya. Sama juga kalau kita kata apa saya? Oh ya kah? SOP ni? Okey. Kita habis pukul 11. Allahu Akbar. Jadi kita balik kepada otak kita. Sebab ini yang penting sekali. Seorang beriman paling mahal ini. Sebab itu kalau kita tua tapi tak nak baca Quran, bermakna kita memang nak bunuh otak kita. Sebab tidak ada ilmu yang paling mahal selain pada ilmu dia yang kaitan dengan agama. Siapa yang Allah sayang, Allah bagi dekat agama. Sebab itu bila susah hati, bila rasa tak selesa, bila hati mula ragut, mula kelang kabut, pertama jumpa apa? Kalau dia pergi hospital, doktor kata kalau sakit mata, sakit gigi, doktor kata apa? Rehat. Demam ke apa ke, makan ubat 3 kali sehari, betul? Maka kalau kita hati kita sakit, ni orang tua ni cepatnya tersinggung. Betul? Orang tua ni hatinya pendek. Itu mak saya kemarin kata, betul ke? Siapa yang senang sangat tersinggung katakan? Orang jeling sikit pun, orang tak nak tegur dia pun dah cepat benar kenyoknya kan. Jangan. Okay? Sebab itu bermakna hati kamu sangat tak kukuh. Jadi orang tua yang kukuh hatinya, yang sehat hatinya, maknanya dia akan sehat perasaannya. Orang yang sehat perasaannya akan sehat otaknya. Sebab perasaan yang sehat akan dorong dia nak buat itu, nak buat ini, nak fikir itu, nak fikir ini. Kan selalu kita kata tak payah fikir. Ada tak ayat orang selalu kata tak payah fikir, tak teruk, tak payah. Jangan. Kita kalau berhenti berfikir, kita terus jadi sangat lemah. Apa hai banyak-banyak cakap ni, tak payah fikir hai orang. Hai orang.